dekat Allah satu bentuk kesedihan. Ya, satu bentuk orang panggil yang perkara yang perlu kita ambil berat lah. Saya ajak dulu kita tengok surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat yang ke-30. Muka surat 362. Saya ulang sekali lagi. Surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat yang ke-30, muka surat 362. Ya. Nabi berbangga dengan kita dan kita mensyukuri Allah SWT dengan diutus Rasulullah SAW. Tapi dalam masa yang sama, ya, kita lihat dekat sini dengan umat Muhammad SAW ini, apa berlaku yang Nabi ceritakan, yang Allah ceritakan kepada kita, dan Allah ceritakan kepada kita tentang aduan Nabi SAW tentang umat dia. Dan Allah rekodkan dalam Al-Quran sehinggalah hari kiamat kita akan nampak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Allah kata, waqala Rasul. Dan telah berkatalah Rasul. Siapakah Rasul ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita. Ya. Nabi kita kata, Allah ceritakan kepada kita, Nabi kita kata, ya, ya Rabbi, Rabbi, kan? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku. Kaum Nabi adalah umat Nabi. Ya. Sesungguhnya kaum aku ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjur. Ya. Sesuatu yang tidak diambil indah, tidak diambil penting, tidak diambil berat, tidak diambil pusing. Ini yang Nabi mengadu dekat Allah. Jadi cuma tinggal lagi macam saya katakan tadi, satu benda penting untuk kita renungkan. Pertanyaan kepada kita, adakah kita umat Nabi yang tidak mempedulikan Al-Quran? Ya, kita tidak. Dan saya telah jelaskan juga sebelum ni, hak Al-Quran ini ada 7. Ya, ada 7 yang Allah akan persoal, yang dipertanggungjawabkan kepada kita, dan kita akan dipertanggungjawabkan depan Allah SWT. Dan Nabi sebut dalam ayat ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok disebut itu, Nabi kata, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran. Kalau kita belajar bahasa Arab, hadza ni dia panggil ismul isyarah lil qarib. Kata tunjuk yang untuk sesuatu yang dekat. Jadi dia macam ni. Kalau kita kata hadzal Quran, inilah Al-Quran. Macam tu. Al-Quran ini macam itu. So sambil pegang Al-Quran ni, kalau kita kata zalika, baru kita kata jauh lil ba'id. Ya. Ini kena nak faham bahasa Arab sikit. So hadza untuk sesuatu yang dekat dengan kita. Contoh kita kata hadza qalam. Ini pegang macam ni baru kita kata hadza. Okey. Kalau kita kata jauh, kita tunjuk jauh, zalika jidar. Itu adalah dinding. Okey. Jadi bila sebut macam ni, Nabi kata hadzal Quran. So para ulama kata seolah Nabi SAW pegang Al-Quran sambil menunding jari kepada umat dia. Ya. Dan para ulama mengatakan bahawa benda ini adalah perkara yang akan berlaku di hari kiamat besok. Di hari kita berdiri di hadapan Allah SWT. So cuma tinggal lagi macam saya katakan tadi, adakah kita umat itu? Ya. Wal'iyadzubillah, semoga Allah lindung kita, pelihara kita, dan jadikan kita orang yang memberikan pemerhatian. So sekarang ni kita lihat pula tentang tadi kita sebut Yahudi, Nasrani dan juga umat Islam. 3 jenis. Sebab itu para sahabat radhiyallahu ajma'in, kalau kita lihat dengan Al-Quran ini macam mana mereka, ya. Mereka begitu tak sabar nak tunggu Nabi ajarkan Al-Quran. Dan mereka begitu bersabar pula dalam mempelajari Al-Quran. Saya bawa contoh. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dia belajar Al-Baqarah. Ya. Ni hari-hari punya belajar ni, tuan-tuan. Ya. Belajar Al-Baqarah berapa lama, tuan-tuan? 8 tahun. Baru habis Al-Baqarah. Ya. Satu, sama ada kita ni tak belajar langsung,
orang kita ni langsung tak belajar Al-Quran. Ya. 8 tahun tu ingat 8 kali khatam kot. Kita cuba tengok dekat sini. Al-Baqarah selama 8 tahun. Begitu bersabar mereka nak belajar Al-Quran untuk faham kalam Tuhan. Baik. Jadi begitulah kita juga tuan-tuan. Usahakan diri kita. Biarpun lama macam mana pun kita belajar. Tapi berterusanlah belajar. Dan insya-Allah Nabi SAW juga mengatakan Al-Quran hujjatul lak au alaik. Al-Quran akan menjadi peguam bela untuk kamu atau menjadi pendakwa raya ke atas kamu. So kita hidup masa hidup. Kita boleh siapkan diri kita. Dan kita ada hari pertemuan dengan Allah. Allah akan menjadi hakim. Dan kita akan menjadi pesalah. Dan kita akan ada saksi-saksi bersama kita. Ya, saksi kita Allah kata apa dia? Tangan, kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya. Surah ini surah famous. Surah Yasin. Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kami akan bercakap dengan tangan-tangan mereka akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Bima kanu ya'malun. Dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. So ini semua anggota kita. Mulut kita akan tertutup. Allah kata di dalam ayat lain dalam surah Fussilat, Allah kata syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kan? Jadi Allah kata bahawa pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka juga akan menjadi saksi ke atas mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi dengan kita pegang Al-Quran, mata kita tengok Al-Quran, telinga kita dengar Al-Quran, ini semua akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan kita akan katakan depan Allah SWT, ya, Al-Quran menjadi saksi dan dia akan jadi peguam bela untuk kita, ya, untuk menceritakan, untuk memberitahukan betapa kita ini memberikan pemerhatian. Kita bukanlah umat yang tidak memberi perhatian kepada Al-Quran. Baik. Kembali pada konteks yang kita bincang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. So dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan sehingga 20 ini, di permulaan surah Al-Baqarah ini, Allah ceritakan kepada kita 3 jenis manusia pula yang lain. Ya, iaitu ayat 1 sampai 5 berkaitan dengan orang yang berjaya. Dan insya-Allah akan datang kita akan tumpukan ayat ini sepenuhnya. Ya, adakah kita orang berjaya itu dan kita memenuhi ciri-ciri tersebut? Ya, dan tujuan kita pelajari itu supaya kita dapat memperbaiki diri kita, siapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah, untuk menjadi orang yang berjaya. Dan yang kedua, Allah sebut pada ayat 6 dan ke-7. Ini adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Dan ayat ke-8 sampai ke-20. Ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. So tuan-tuan hafalkan tiga jenis manusia ni dalam Al-Fatihah, 3 jenis manusia yang dalam Al-Quran. Dalam Al-Baqarah. Ya. So dekat sinilah Allah nak bagi tahu kepada kita, ini contoh-contoh manusia. Yang manusia akan masuk dekat situ akan jadi macam itu. Terpulang dekat kita, dekat mana kita nak jadi. Itu pilihan kita. Kita nak jadi yang mana satu? Kita nak orang yang beri perhatian, orang yang tak beri perhatian, orang yang cuba nak perbaiki diri, nak jadi orang berjaya, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ini perkara-perkara yang penting untuk kita berikan tumpuan. Baik. Kembali kepada ayat tadi, ayat daripada 3 jenis manusia dalam Al-Baqarah ni. Saya nak ajak kita tengok sekejap ayat 6, 7 dan 8 hingga 10. Baik. Dalam ayat 6, 7 ini, Allah ceritakan yang pertama, 6 tu Allah kata orang kafir. So Allah kata, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. So Allah SWT bagi tahu pada kita, sungguhnya orang-orang kafir ini sama saja ke atas mereka. Sama ada kamu beri peringatan atau tak kamu beri peringatan. Baik. Ini sikap orang kafir. Nasihat ke tak nasihat ke, bagi tahu ke tak bagi tahu ke dia,
Apa dia Allah katakan dia? La yu'minun. Mereka tak akan beriman. So baik. Dekat sini, kenapa mereka tak beriman? Inilah persoalan. Kemudian Allah beri jawapan. Khatamallahu ala qulubihim. Sebab Allah telah menutup hati mereka. Sebabkan mereka tak nak beriman, Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah tutup telinga pendengaran mereka. Ya, telinga mereka tak mau mendengar ayat-ayat Allah lagi. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dan Allah tutup, lindung, hijabkan penglihatan mereka, ya. Ghisyawah, Allah hijabkan penglihatan mereka. Walhum adzabun azim. So isu dekat sini ialah orang-orang kafir ni, sesiapa yang menolak Al-Quran ini atau apa-apa yang disampaikan oleh Allah SWT, ya, ialah dengan hati mereka ditutup. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok apa Allah cerita tentang orang kafir. Cuma kita kena tanya diri kita, kita macam tu ke tidak? Macam tu je lah. Ya? Kita bukan orang kafir, tapi kita takut jadi macam orang kafir. Saya nak ajak kita lihat di dalam surah Fussilat tentang orang kafir ni, tentang orang kafir dan Al-Quran. Minta maaf, bukan surah Fussilat. Surah Fussilat ya? Sekejap Bukan surah Fussilat. Betul-betul. Surah ayat yang ke-26. Muka surat 479. 479. Saya ulang sekali lagi. Surah Fussilat. Surah Fussilat, surah yang ke-41. Ayat yang ke-26. Muka surat 479. Jumpa tuan-tuan? Allah ceritakan kita tentang orang kafir ini. Tentang Al-Quran. Mereka dengan Al-Quran. Allah kata, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan berkatalah orang-orang kafir. Dan berkatalah orang-orang kafir. Apa mereka kata? لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Jangan kamu dengar Quran ni. Jangan dengar. So nak buat apa pula? Kalau jangan nak dengar, buat apa? وَالْغَوْ فِي. Buatlah bising. Ya. La'allakum taghlibun. Ya. Semoga dengan apa yang kamu buat bising tersebut, ya, boleh mengganggu, menyebabkan orang lain tak boleh dengar Al-Quran. Orang kafir bukan sekadar dia tak nak dengar Al-Quran, dia juga suruh orang jangan dengar Al-Quran. Bukan dengan nak dengar sedap tak sedap tuan-tuan ya. Kita ni kalau sebut pasal dengar, nak dengar apa? Sedap tak sedap je orang baca. Faham entah ke manalah. Ini masalah dia pula. So dalam konteks kita pula, ini konteks orang Arab. Konteks orang Arab dengar tu faham. Kan? Orang kita dengar tu sedap. Boleh faham? Bezakan lah. So yang sebenarnya dalam konteks kita pula, ayat ini untuk diaplikasi pada kita, jangan kau pergi mengaji Al-Quran. Jangan kau dengar, belajar kuliah Al-Quran, jangan dengar. Buat bising. Ya. So ini di antara perkara. So untuk tidak mengajak diri kita, bayangkan kita suruh orang tak mendengar Al-Quran, kita tanya diri kita. Ini persoalan tuan-tuan. Kita ajak tak orang mendengar Al-Quran? So lawan jangan dengar Al-Quran, lawan kata dia apa dia? Dengarlah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. So ajak orang lain. Bukan mencakap ajak orang lain supaya tak dengar. Ini kita punya kerja. Kita punya lawan bukan sikap orang kafir. Kita orang Muslim. Apa nak buat? Ajak orang dengar Al-Quran. Ya. Sebab itu Nabi SAW kata apa dia? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Okey, kita tengok ayat tu dulu. Okey. Ni nak bagi tahu kontra kita dengan orang kafir. Kita buka sekejap surah Yusuf. Surah Yusuf, surah yang ke-12.
Ayat yang ke-108 muka surat 248. Saya ulang. Surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat 108, muka surat 248. Masya Allah. Mudah kita hari ni. Quran ada, terjemahan ada, ustaz ada. Ustaz bagi muka surat, ustaz bagi surah, ustaz bagi nombor ayat. Apa lagi kita nak? Hadir dengar aja, ambil Quran. Al-Quran pula orang bawa bagi, kita duduk je. Subhanallah. Apa nak lagi? Ya? Nasib baik, tak tahu lah kena tanya tuan pengurusi. Lepas ni ada makan ke tak? Kalau ada makan lagi lah dahsyat. Apalah lagi kita kata kan? Kan? Ya? Ayat 108. 108 muka surat 248. Nah. Ini orang tua-tua boleh menampak ni, tulisan kecil ni. Saya ajaib juga ni. Saya pakai spek ni. Spek pun duk longgar-longgar ni. Okey. Kita tengok ini. Tadi orang kafir kata apa tuan-tuan? Jangan dengar Al-Quran. Umat Islam macam mana? Adakah kita punya sikap sama macam orang kafir? Tentu tidak. Tengok Allah beritahu. Qul, Muhammad katakan. Hadhihi sabili. Inilah jalan aku. Nampak tak? Apa dia? Ad'u ilallah. Ya? Mengajak manusia, menyeru manusia. Menyeru kamu, mengajak kamu kepada Allah. Ini kerja kita. Ajak orang kepada Al-Quran. Ya? Macam mana nak ajak? Ala basirah. Di atas apa basirah ni? Ilmu yang jelas dan terang. Basirah ni terang. Macam sabda Nabi kata apa dia? Nabi kata, taraktukum alal mithl bayda. Aku tinggalkan kamu agama yang terang benderang. Nak tengok terang dia macam mana? Nabi kata apa dia? Agama ni terang, jelas. Lailuha kanahariha. Malam macam siang. Tuan-tuan boleh bayangkan, malam macam siang. Siang macam mana? Kalau dah malam macam siang, agama tu nak bagi tahu terang, jelas. Ya, macam mana nak jelas? Tengok Al-Quran tu sendiri. Jelas atau tidak? Apa yang kita kena buat? So, agama ni bukan kabur-kabur. Bukan. Islam ni bukan kabur-kabur. Dia seorang yang tahu, orang lain tak tahu. Tak ada. Macam mana dia tahu? Malam tadi dia dapat mimpi. Ni tak ada. Ini bukan. Macam mana kau seorang yang dapat mimpi, orang lain tak mimpi? Ini agama panggil agama. Ini bukan. Ala basira. Ya, di atas bukti yang jelas, nyata, terang. So Allah kata, tengok Allah kata apa lagi? Nabi kata dekat umat, ana, aku, wa manittaba'ani. Kan? Dan siapa-siapa yang ikut aku. Nampak tak? Macam umat Islam. Umat Islam ni mengajak manusia kepada Allah. Siapa-siapa yang ikut Nabi SAW, dia akan ajak manusia kepada Allah. Kepada apa? Ala basirah. Di atas perkara yang jelas, terang, benderang. Ajak orang kepada Al-Quran. Bukan, jangan dengar. Kan? Ya? Pasal kita jenis masyarakat kita ni jenis kuat bericok orang. Kan? Ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, ustaz tu macam tu. Ustaz ni macam ni, ustaz ni macam tu, ustaz ni macam ni, dia okey. Suruh dia jadi ustaz. Suruh dia duduk depan ni bagi kuliah. Dengarkan penjelasan dia. Daripada mana dia ambil? Ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Ya? Boleh tak satu perkara? Saya tanya dulu tuan-tuan. Ini berdasarkan Al-Quran Karim. Boleh tak kita bagi gelaran ke orang ni? Ya? Hari ni saya tengok masyarakat kita dengan media sosial yang ada. Kan? WhatsApp yang ada. Kan?
Berlakulah komplot-komplot. Oh, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Ni bab ustaz. Bab lain lagi. Bab orang masjid, bab ustaz lah. Bab orang masjid surau ni ustaz lah. Kan? Ya? Saya tak setuju dengan ustaz ni. Kenapa? Sebab dia begini, begini. Kan? Atas apa? Persepsi diri saja. Kan? Kalau orang tu bawa kita ayat Al-Quran, bawa kita hadis Nabi SAW, dekat mana salah orang ni? Ya? So, senang aja. Untuk mudah cakap, kita senang nak cop orang. Macam-macam cop lah, kita bagi cop. Kan? So, saya nak ajar kita. Tanya dulu. Orang ni sedar atau tidak? Saya nak ajar kita buka surah Al-Hujurat. Ini baru-baru ni pun pihak masjid pun, pihak khutbah Jumaat pun sebut benda ni. Surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49. Lihat ayat yang ke-11. Muka surat 516. Saya ulang. Surah Al-Hujurat. Tapi mesej ni bukan dekat ustaz je tuan-tuan. Dekat siapa pun lah selagi dia Islam. Ya. Tapi kita cerita konteks kita di masjid ni. Kita tengok Allah kata apa dia. Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Allah panggil siapa tuan-tuan? Orang beriman. Tak jumpa lagi muka surat. 516. 516. Kena cakap orang putih rupanya. Okey. Okey. Ayat yang ke-11. So Allah kata, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Allah seru, Allah panggil siapa? Orang beriman. Khusus ni tuan-tuan. So kalau sepatutnya kita bila dengar Allah panggil, kita jawab apa? Labbaik wa sa'daik. Kan? Kami datang, kami sambut panggilan kau ya Allah. Ya. Itu yang kita sebut. Tu, pergi haji tu kan. Labbaik Allahumma labbaik. Kami sambut seruanmu ya Allah, kami datang. Ya, ini ya. Okey, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin. Jangan mencemuh, jangan merendahkan, jangan mengejek satu kaum dengan satu kaum yang lain. Ini larangan tuan-tuan, jangan Allah kata. Ya. Allah kata asa boleh jadi an yakunu khairan minhum. Boleh jadi orang yang kamu cemuh, orang yang kamu ejek, orang yang kamu hina tu lebih baik daripada kamu. Wala nisa'um min nisa'in. Begitu juga orang perempuan. Jangan cemuh, jangan hina, jangan pandang rendah. Jangan. Asa Allah kata boleh jadi an yakuna khairan minhum. Boleh jadi orang yang kau hina tu lebih mulia daripada kamu yang menghina. Kemudian Allah kata apa dia? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan beri gelar-gelaran. Nampak? Nampak tak? Ya. Jangan panggil nama orang, ya, bagi orang cop-cop ni jangan. Ya. Tuan-tuan, kalau kita buat tu artinya apa? Kita puas hati sebab beri orang tu cop. Tapi kita sendiri bermasalah yang sebenarnya. Allah kata jangan kita buat. Itu bermaksud apa? Melawan Tuhan. Sedar tak sedar itu maksiat. Sedar tak sedar itu penderhakaan kepada Allah. Kita rasa puas hati. Puas hati aku. Padan muka dia. Kita puas hati. Besok di hari kiamat. Yaumul qiyamah. Apa kita nak jawab? Kita nak cari orang tu satu hal lagi. Dengan Tuhan satu hal lagi. Dua-dua kita kena. Apa nak jawab? Tengok Allah kata apa lagi. Bi'salismul fusuq. Nampak tak? Nama-nama kefasikan ni. Ya? Ba'dal iman. Ini semua perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan yang fasik. Selepas keimanan. Ya Allah. Tuan-tuan, fasik ni benda baik ke benda jahat? Tengok lagi Allah kata apa? Ya, wa man lam yatub. Sesiapa yang tak bertaubat, kena taubat tuan-tuan. Perhatikan.
Buat benda ni, orang kita ambil ringan je. Tak ada hal pun. Tuan, dalam ni, ya, saya nak kena cerita jugalah benda ni. Saya dapat mesej, macam-macam mesej. Lepas kuliah, ada orang tak puas hati. Dia boleh cakap depan tempat. Dia cakap apa kat saya, dia hantar kat saya apa dia? Engkau ni betul-betul binatang. Begitu macam-macam perkataan saya dapat. Saya kata, ya Allah. Apa benda yang kita buat? Beri pengajaran, beri peringatan kat masyarakat, beri nasihat kat masyarakat berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu. Ya. Saya pernah kena satu tempat tu. Ustaz tu datang, dia hantar mesej kat saya, forward, kan? Dapat kat saya, aku akan pukul ustaz tu. Sama nak pukul apa hal? Kita pun pening umat ni. Apa yang korang nak? Yang sebenarnya nak belajar apa? Nak baiki diri ke nak rosakkan diri? Ini satu benda-benda yang kita tengok masyarakat kita, ya. Benda ni bukanlah, ya, benda ni pernah berlaku lah dalam kehidupan saya, ya. Saya tengok, saya fikir balik, ya. Tak apalah. Kita boleh je terima untuk tak mengajar, tak ada masalah. Kan? Ya, ustaz minta maaf ustaz. Kan? Kita dah dapat ustaz yang lebih baik, silakan. Ya. Okey, tapi cuma tinggal lagi kita bagi tahu benda ni, mungkin sebab saya perhatikan juga ada beberapa kuliah bila saya mengajar, orang tu terasa. Dia ni tembak aku je. Dia rasa macam kita tembak dia. Walau kita pun tak tahu dia macam mana. Tapi dia terasa. Kan? Lepas tu, kita kata yang sebenarnya kalau terasa itulah ketukan hidayah Tuhan kat kita. Kalau kita tak terasa, makna hati kita keras. Dah macam batu. Dah tak rasa apa lagi dah. Macam orang kena bius tu. Bius pun kalau kena pun sakit lagi, betul tak? Ya? Tapi ini kena faham. Jadi kita kesian dekat masyarakat. Kan? Dah lah tak tahu. Kan? Nak suruh pergi mengaji 16 jam satu hari kau tak sanggup. Sebulan sekali je 1 jam pun kau komplain. Ya? Tapi inilah hakikatnya. Kita kata, tapi tak apa, itu tak ada masalah. Insya-Allah. Ya? Allah kata wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat untuk dia jalan keluar. Tak ada masalah untuk saya. Ya? Tapi kita kesiankan umat yang ramai tersebut disebabkan 1-2 orang. Kan macam kita katalah, nila setitik rosak susu sebelanga. Ya. Lepas tu ramai pula orang komplain, kenapa ustaz ni tak datang? Kenapa ustaz ni tak datang? Ya. Macam itulah masalah kita dengan masyarakat. Jadi tuan-tuan tengok sini. Waman lam yatub. Ini mencela orang ini, memberi gelaran ini semua perlu kepada taubat, tuan-tuan. Ya. So ini. Ya. So Allah kata kalau dia tak bertaubat, waman lam yatub, Allah kata apa dia? Fa ulaik humuz zalimun, mereka orang zalim. Kalau saya boleh panjang lagi, saya boleh panjang ni. Orang zalim kat mana nanti? Tapi saya tak nak kasih sebab saya nak tumpu dekat surah Al-Baqarah yang kita bincang. Baik. Itu kontra. Saya kembali tadi. Kontra sikap orang kafir dengan orang beriman. Bagaimana? Ya. Kita tengok pula masalah orang munafik. So kita ambil kunci tadi tuan-tuan. Ya. Kenapa ya Allah tutup hati orang kafir ini? Ini Allah sebut. Ya. So kalau kita lihat Yahudi ni ada 3 jenis lah. Ayat pertama daripada Al-Baqarah tu ayat 1 sampai 5 tu, ayat 6 sampai 7, 8 sampai 20 tu dia berkisar tentang orang-orang Yahudi. Begitu juga berkisar tentang orang-orang Melayu. Orang Melayu boleh pilih untuk dia beriman. Orang Melayu boleh pilih untuk dia kafir. Orang Melayu boleh pilih untuk dia munafik. Ya. Tadi saya dapat lagi mesej hantaran. Orang tanya kat kita lah. Kan? Saya tak tahu kalau tuan-tuan baca. Okey.
tentang baru-baru ni heboh jugalah, kecoh jugalah tentang usaha Menteri Pendidikan ya nak bawakan satu program hadis 40 Imam Nawawi kepada dalam program sekolah sebagai satu silibus pelajaran untuk memperkenalkan Islam. Okey. Okey, saya diberitahu bahawa saya kena tutup sebelum azan. So, saya ambil scan sikit dulu tuan-tuan. Jadi dia kata dalam hadis ke-8, orang ni katalah hadis ke-8 dan hadis Imam Nawawi tu, dia kata perangi manusia hingga mereka memeluk Islam, perangi manusia yang tak solat dan tak bayar zakat. Imagine nak ajar budak-budak sekolah ajar berperang. So seolah-olah hadis Nabi itu ajar orang untuk mengajar orang supaya berperang. Ya. Saya jawab, saya kata kesian. Alangkah baiknya dia membaca kupasan ilmuwan para ulama berbanding dia faham sendiri. Kau dah tak nak mengaji. Ya, bahasa Arab pun kau tak nak belajar, lepas tu kau nak kupas. Kau nak faham ikut kau sendiri. Ya. Kemudian saya katakan ya. InsyaAllah tuan-tuan habis ni saya akan beri ini. Kalau kita tengok dekat ni kupasan para ulama tentang hadis Nabi sallallahu ini, ya. Hadis itu boleh diterjemahkan dengan maksud aku diperintahkan untuk memerangi golongan yang memerangi. Aku akan berperang kalau mereka perang aku. Itu maksud Nabi SAW. Ataupun aku diperintahkan untuk mempertahankan diri dengan memerangi golongan yang memerangi. Bukan nak suruh orang berperang. Habis tu kau nak suruh kalau orang perang kau buat tak tahu je. Sebab itu kita kata tolonglah. Ya. Tak tahu bertanya, bukan buat kesimpulan sendiri. Ya, saya bagi jawapan ya, panjang tuan yang sebenarnya jawapan ni. Saya ambil satu daripada 10 jawapan saya dekat jawapan ni. Ya. So ini di antara masalah masyarakat luar sana. So saya katakan tadi ada 3 jenis manusia tadi. Dia beriman, dia kafir, dia nak tolak. Ini yang bercakap yang persoalkan ni tuan-tuan, kan? Satu orang kafir. Satu kelompok orang kafir memang kafir. Satu kelompok orang Muslim yang mengaku Muslim. Tudung labuh. Ya. Kita kata, ya. Semoga Allah SWT beri taufik dan hidayah. Okey, mungkin cukup sekali itu, nanti insyaAllah kita bincang panjang lagi tuan-tuan. Ya. Saya pun sedar tak sedar masa singkat sangat. Okey, baik. Untuk kajian tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة